Christine dipercayai mati akibat dirogol oleh 11 orang lelaki pada malam tahun baru. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Like dulu untuk video ni dan tekan butang subscribe. Kalau apa yang salah dalam video ni, Syamim minta korang betulkan sikit lah dekat komen dekat bawah nanti. Baru-baru ni korang terdengar ada kes pasal kematian seorang pramugari daripada Filipina ni, betul tak? Disebabkan kes dia ni viral gila kan, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Twitter. Syamim cubalah cari info sikit pasal Christine ni. Dia ni agak famous juga dekat TikTok. Disebabkan tu benda ni jadi viral gila tau. Tapi bukan tu je, tapi cara dia mati tu pun agak curious sikit tau. Dia dipercayai mati akibat kena rogol oleh 11 orang lelaki. Dan benda ni lah jadi bualan dekat social media sekarang ni. Jom kita tengok kronologi kematian Christine Dakera. Apalagi jom kita rolling. Nama sebenar Christine Dakera ni adalah Christine Angelica. Dia berumur 23 tahun, anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Christine berasal dari salah sebuah bandar kecil yang dipanggil General Santos City, Filipina. Selain kerja sebagai pramugari dekat salah sebuah syarikat penerbangan tempatan, dia ni juga salah seorang model dan juga dancer. Dikatakan Christine ni rajin gila join kontes dance yang ada dekat tempat dia tu. Pada tahun 2019, dia ni dah jadi salah satu finalis dekat kontes yang dipanggil Mutia Eng Davao. Pada tahun yang sama, tahun 2019, dia dah berpindah ke Manila untuk bekerja dengan Philippine Airlines. Dekat mata mak dia ni kan, Christine ni seorang anak yang baik gila tau. Dia ni juga ada cita-cita nak bawa family dia untuk keliling seluruh dunia. Daripada apa yang Syamil tengok dekat social media kan, Christine ni bukanlah seorang yang suka sangat berparti tau. Daripada gambar yang ada dekat Instagram, TikTok, memang jarang sangat dia celebrate apa-apa parti dengan kawan-kawan dia. Cumanya, dia ni boleh dikatakan agak seksi jugalah. Seksi gila guys. Biasalah model kan. Daripada posting Christine dekat IG, dia ni last kerja pada 28 Disember 2020. Kemungkinan dia ni dah bercuti awal disebabkan dia dah plan dengan kawan-kawan dia tadi untuk sambut New Year beramai-ramai. Tinggal berapa hari je? 28, 29, 30, 31. Kebiasaannya orang bukan Islam ni akan sambut New Year memang gila-gila punya guys. Pada hari Jumaat 31 Disember, sebelum keluar untuk pergi parti tu, Christine dah inform mak dia bahawasanya dia nak sambut New Year dengan member-member dia tadi. Maknanya mak dia memang dah tahulah dia akan keluar rumah pada malam tu. Difahamkan dia dengan member dia yang lain tu dah booking 2 hotel untuk diorang berparti malam tu. Kurang macam private party macam tu lah. Nama hotel tu pula ialah City Garden Hotel, terletak di Poblacion Kota Makati, tak jauh daripada bandar Manila. Lepas je keluar, Christine ni pergilah lepak dengan member dia dekat satu kedai makan ni. Yelah nak isi perut kan sebelum diorang nak pergi party apa semua kan. And then masa tu juga dia ada update IG stories dia, dan memang dia bersama dengan kawan-kawan dia tu, dia lepak dekat satu kedai makan tu lah. Tapi time ni kan dia seorang je perempuan, yang lain semua kawan-kawan dia lelaki. Lebih kurang dekat situ ada 11 orang kawan dia, dan 3 daripada tu memang kawan rapat satu kerja dia tu. Kesemua golongan tu golongan dia laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan-kawan dia ni gay tau, semuanya LGBT. Lepas je makan, ada orang teruskanlah agenda dia orang tadi tu. Sampai je hotel, macam biasalah dia orang set up air apa semua sementara nak tunggu ambang New Year tu kan. Lepas tu dia orang huha-huha, tonggeng ada yang terbalik. Dalam rakaman CCTV, boleh kata setiap jam dia orang ni ramai-ramai ni akan keluar masuk dekat bilik pertama menuju ke bilik kedua. Syamil tak pasti sama ada diorang sewa satu hotel yang besar ada 2 bilik ataupun 2 bilik berasingan. Kali pertama diorang keluar daripada bilik tu pada pukul 11 lebih macam tu, 11 malam lah. Kali kedua 12 lebih, sampailah lebih kurang 2.53 pagi, nampaklah Christine ni keluar dengan seorang lelaki menuju ke arah bilik satu lagi. And then depan pintu bilik tu, Christine ni ada bercium lah dengan lelaki tu. Tak pasti lelaki tu siapa, sebab dikatakan semua lelaki yang ikut tu semuanya gay. Dekat situ agak pelik. Daripada rakaman CCTV tu nampak Christine
Christine ni memang agak mabuk gila lah time tu. Dia keluar daripada bilik pertama pergi bilik kedua, bilik kedua ke bilik pertama. Benda ni berulang sampai pukul 7 pagi macam tu. Sepanjang malam tu tak adalah benda-benda pelik tau yang terjadi. Last kali nampak Christine ni keluar pada pukul 7 pagi macam tu. Time ni lelaki yang cium dia tadi tu dah angkat dia untuk masuk dekat dalam bilik. Mungkin time ni Christine dah tidur ke ataupun dia dah terlalu mabuk sangat. Lelaki tu bawa masuk dekat bilik yang sama, dekat tempat kawan-kawan dia tidur tadi tu. And then satu demi satu kawan dia tu beransur keluar lah. Maybe untuk balik ke rumah lah. Pukul 7, pukul 8, pukul 9 dan seterusnya. Nah, dipendekkan cerita, sampailah pukul 12.33 petang, seorang kawan dia ni bangun daripada tidur tau. Panggil nama Christine. Christine tak jawab. Memang Christine tak jawab lah pada masa tu. Dia ni bangun terus pergi ke arah toilet tu, tengok Christine ni ada dekat dalam bathtub, dalam keadaan yang tak sedarkan diri masa tu. Okay, benda yang pertama kawan dia CPR dia dulu. Dan cuba juga. Christine tak bangun. Okay, seorang member dia ni terus lari dekat area kawasan hotel tu. Diorang ambil wheelchair terus bawa ke bilik tu. Okay, time ni memang nampak lah dia memang tergesa-gesa sangat. Dan lepas tu Christine tu pun ditolak menggunakan wheelchair tu keluar daripada bilik hotel tu. Lepas tu kawan-kawan ni teruslah bawa Christine ni pergi hospital. Dia dipercayai mati ketika menerima rawatan dekat hospital tu. Okay, benda ni tak habis macam tu je guys. Benda ni start jadi kes polis disebabkan ada beberapa benda pelik. Masa bedah siasat, dapat kesan cala dan lebam pada kaki Christine ni. Pihak hospital juga mengesahkan yang ada kesan air mani dekat badan Christine. Okay, tapi info yang ni Syamim agak kurang pasti lah sebab tak ada info yang tepat pasal ni. Sebabkan dia mati dalam keadaan yang macam tu, pihak polis mulalah membuka kertas siasatan dan mengklasifikasikan kes ni sebagai kes rogol dan bunuh. 11 orang kawan dia tu tadi dikenakan tuduhan merogol dan membunuh. 3 daripada mereka direman untuk membantu siasatan polis. Benda ni lah yang viral dekat social media dan orang semua tinggalkan komen dengan hashtag Justice for Cristina Daquera. Gregorio Di Guzman adalah salah seorang lakan yang direman oleh pihak polis tu. Dah bagi kenyataan dekat pihak polis dan bantah tuduhan rogol dan bunuh terhadap dia tu. Saya gay. Saya tak pernah melakukan seks bersama perempuan seumur hidup saya. Pada hari Selasa 5 hari bulan 1, viral lagi satu gambar yang menunjukkan result bedah siasat Christine dekat social media. Laporan tu menunjukkan yang dia ni mati disebabkan aneurisma. Aneurisma ni berkaitan dengan pembuluh darah lah. Kiranya pembuluh darah dia tu dah pecah masa tu. Pihak hospital menjangka yang dia ni buat terlalu banyak aktiviti pada malam tu dan tahap ketoksikan alkohol dekat badan dia tu sangat-sangat tinggi. Keesokan harinya, Rabu 6 hari bulan 1, polis dah bebaskan ketiga-tiga kawan itu tadi sementara menunggu ujian DNA dan laporan toksikologi. Masa ni Mak Christine ni memang tak puas hati gila tau. Dia minta untuk pihak hospital buat bedah siasat kali yang kedua. Disebabkan result yang pertama tu dikatakan tidak lengkap, tapi itulah result akhir yang keluar. Ada juga netizen yang tinggalkan komen dekat Twitter lah yang mak dia ni kena terima hakikat yang anak ni bukanlah sama dengan apa yang dia tengok dekat rumah tu. Ada juga yang cakap Christine ni di bawah pengaruh dadah masa tu. Tapi Syamim tak pastilah tentang tu. Mengikut daripada berita CNN Filipin, kes Christine ni dianggap dah selesai tau. Dan ramai antara artis dan netizen dekat Filipin ni memohon maaf secara terbuka dekat posting sosial media masing-masing yang diorang ni dah salah anggap atas kematian Christine ni. Sebenarnya Christine ni mati disebabkan penyakit dan bukanlah dirogol ataupun dibunuh. Tapi berita pasal kes rogol dengan bunuh ni masih tersebar luas tau. Ada juga netizen yang cuba pertahankan kes ni. Diorang tak percayalah kes ni adalah kes mati secara mengejut, tapi kes ni adalah kes jenayah. Ni hasil daripada kajian Syamim Kalau salah tu Syamim minta maaf, tapi Syamim dah tengok banyak sangat referen, tapi itulah info yang Syamim dapat. Dan selepas tu Christine dah dikebumikan, and then sampai situ je cerita dia untuk sekarang ni. Tak tahulah sama ada lanjutan kes lagi ke kan. Sampai situ je lah cerita untuk kali ni. Okay, maaf lah macam pendek sikit kan. Terima kasih for supporting me. Jangan lupa subscribe channel Syamim Story. See you for the next video. Assalamualaikum.